Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan hasil kerja saya, iaitu Geografi tingkatan 1 bab 13 sisa domestik. Selamat menonton. Objektif pembelajaran 1. Murid dapat mengenal jenis sisa domestik. Yang kedua, murid dapat menjelaskan dengan contoh sisa domestik di Malaysia. Yang ketiga, murid membincangkan kesan pembuangan sisa domestik di Malaysia. 13.1 Jenis-jenis sisa domestik. Sisa domestik terdiri daripada pepejal dan cecair yang boleh dikategorikan sebagai bahan organik dan bahan bukan organik. Bahan organik boleh dihuraikan dan dilupuskan, dihasilkan dari sumber haiwan dan tumbuhan. Contoh bahan organik: 1. Sisa makanan, 2. Sisa kebun dan 3. Kertas. Bahan bukan organik sukar diuraikan dan dilupuskan, dihasilkan daripada sumber mineral. Contoh bahan bukan organik: 1. Tin, 2. Plastik, 3. Besi buruk dan yang keempat, kaca. 13.2 Sisa domestik di Malaysia. Sisa domestik di Malaysia dikenali sebagai sisa yang terhasil dari kawasan perumahan. Sisa domestik: 1. Sisa cecair, contohnya minyak masak dan kumbahan. 2. Sisa pepejal, contohnya perabot, lampin pakai buang, logam, plastik, kertas dan yang terakhir, sisa makanan. 13.3 Kesan-kesan pembuangan sisa domestik di Malaysia. Pembuangan sisa domestik tanpa kawalan dan pengurusan yang lemah akan membawa kesan buruk kepada alam sekitar. Alam sekitar akan mengalami kemusnahan secara berperingkat dan seterusnya memberi kesan langsung kepada hidupan lain. Kesan-kesan ini termasuklah berlakunya pencemaran, penularan wabak penyakit, kejadian banjir kilat dan kesan kepada sosial ekonomi. 1. Pencemaran. Pembuangan sampah sarak secara langsung akan menyebabkan pencemaran seperti A. Pencemaran air. Sumber air terutamanya sungai akan tercemar apabila sampah sarak dibuang ke kawasan sumber air. B. Pencemaran udara. Udara tercemar disebabkan pembakaran sisa domestik di tapak pelupusan sampah. C. Pencemaran bau. Timbunan sisa domestik yang tidak diurus dengan baik menyebabkan bau. 2. Wabak penyakit. Sisa pembuangan sampah secara langsung dapat menjadi tempat penularan wabak penyakit yang disebarkan oleh haiwan seperti tikus, lipas dan lalat. Sebagai contoh, penyakit taun, demam denggi, malaria, zika dan rotavirus. 3. Peningkatan kos penyelenggaraan. Peningkatan jumlah sisa domestik akan meningkatkan kos penyelenggaraan yang diuruskan oleh pihak kerajaan, khususnya pihak berkuasa tempatan PBT. Kos penyelenggaraan yang perlu dibiayai oleh PBT melibatkan kos penyelenggaraan tapak pelupusan, baik polis kemusnahan, perawatan air tercemar dan gaji pekerja pembersihan. 4. Banjir kilat.
sikap tidak bertanggungjawab penduduk yang membuang sisa domestik ke dalam longkang, parit dan sungai akan menyebabkan aliran tersekat. Apabila hujan lebat, jumlah air meningkat secara mendadak sehingga menyebabkan banjir kilat berlaku. 13.4 Langkah-langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Terdapat beberapa langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Antaranya ialah 1. Amalan 3R. Penerapan amalan 3R iaitu kurangkan, reduce, guna semula, reuse dan kita semula, recycle. Amalan 3R. Kurangkan, mengurangkan apa-apa yang boleh menyebabkan sampah seperti penggunaan beg plastik dan bekas polisteren. Guna semula, menggunakan semula bekas minuman, surat khabar, majalah atau mendermakan buku-buku dan pakaian. Kita semula, menghasilkan barangan baharu daripada barangan terbuang seperti penghasilan kraft tangan dan baja kompos. 2. Penggunaan teknologi terkini, Logi Waste to Energy (WTE) merupakan teknologi terkini yang mampu mengurangkan sisa yang perlu dihantar ke tapak pelupusan sehingga 85%. Teknologi WTE juga mampu mengurangkan pencemaran bau berbanding tapak pelupusan sedia ada. Penciptaan pinggang daripada ubi kayu dapat menggantikan pinggang polisteren dan mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. 3. Penguatkuasaan undang-undang. Pihak berkuasa tempatan PBT telah menguatkuasakan undang-undang berkaitan sisa domestik dengan mengenakan denda dan hukuman yang lebih berat bertujuan untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat. Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2017, Akta 672 dan Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam Akta 673 dibuat untuk menguruskan sisa domestik dengan baik dan sistematik. 4. Pendidikan. Program pendidikan tentang penjagaan alam sekitar telah diterapkan kepada generasi muda terutamanya dari peringkat awal. Mata pelajaran geografi dan sains dapat memupuk kesedaran dalam kalangan murid. Pelbagai aktiviti seperti kita semula boleh dilaksanakan sebagai aktiviti tambahan di sekolah. 5. Kempen. Pelbagai kempen telah dijalankan oleh agensi kerajaan, badan bukan kerajaan NGO, pihak berkuasa tempatan PBT dan orang perseorangan. Kempen-kempen dijalankan secara menyeluruh melalui pelbagai media sosial. Jabatan Alam Sekitar telah menjalankan pelbagai kempen seperti kempen kesedaran alam sekitar, kempen 3R dan kempen Cintai Sungai Kita. Sekian, terima kasih kerana menonton video saya. Itu saja untuk kali ini, bab 13 sisa domestik.